Gelombang adalah fenomena menarik yang memindahkan tenaga tanpa memindahkan jirim. Bayangkan riak di kolam selepas kamu membaling batu kecil. Riak atau gelombang bergerak keluar dari titik impak, membawa tenaga bersamanya. Walau bagaimanapun, air itu sendiri tidak bergerak keluar. Ia hanya berayun ke atas dan ke bawah apabila gelombang melaluinya. Ini adalah ciri utama gelombang. Ia mengangkut tenaga, bukan jirim. Gelombang boleh bergerak melalui pelbagai medium, termasuk udara, air, dan pepejal. Setiap medium mempunyai sifatnya sendiri yang mempengaruhi kelajuan gelombang bergerak. Contohnya, gelombang bunyi, sejenis gelombang mekanikal, bergerak lebih pantas dalam pepejal daripada dalam cair, dan lebih pantas dalam cecair daripada dalam gas. Ini kerana zarah dalam pepejal lebih rapat antara satu sama lain, membolehkan getaran melaluinya dengan lebih cepat. Kelajuan, dilambangkan dengan simbol V, adalah konsep asas dalam fizik yang menggambarkan seberapa pantas sesuatu objek bergerak. Dalam konteks gelombang, kelajuan merujuk kepada seberapa pantas gangguan gelombang merambat melalui medium. Kelajuan gelombang ditentukan oleh sifat medium yang dilaluinya. Contohnya, bunyi bergerak pada kira-kira 343 meter sesaat dalam udara kering pada suhu 20 darjah Celsius. Walau bagaimanapun, dalam air, bunyi bergerak lebih pantas, pada kira-kira 1480 meter sesaat. Perbezaan kelajuan ini disebabkan oleh perbezaan ketumpatan udara dan air. Air lebih tumpat daripada udara, bermakna molekulnya lebih rapat antara satu sama lain, membolehkan getaran bunyi melaluinya dengan lebih cepat. Frekuensi, diwakili oleh simbol F, adalah satu lagi konsep penting dalam memahami gelombang. Ia merujuk kepada bilangan kitaran gelombang lengkap yang melalui titik tertentu sesaat. Kitaran gelombang adalah ayunan lengkap dari titik permulaan hingga kembali ke titik yang sama. Unit ukuran untuk frekuensi ialah Hertz, di mana 1 Hertz bersamaan dengan 1 kitaran gelombang sesaat. Fikirkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi berfrekuensi tinggi mempunyai banyak kitaran gelombang yang melalui titik tertentu setiap saat, menghasilkan bunyi bernada tinggi. Contohnya, piccolo menghasilkan gelombang bunyi berfrekuensi tinggi. Sebaliknya, gelombang bunyi berfrekuensi rendah mempunyai kurang kitaran gelombang yang melalui titik tertentu setiap saat, menghasilkan bunyi bernada rendah. Tuba, misalnya, menghasilkan gelombang bunyi berfrekuensi rendah. Panjang gelombang dilambangkan dengan huruf Yunani lambda, ialah jarak antara dua titik berturutan yang sepadan pada gelombang. Titik-titik sepadan ini boleh menjadi puncak, lembah, atau mana-mana titik serupa pada gelombang berturut-turut. Bayangkan riak di kolam sekali lagi. Panjang gelombang ialah jarak antara dua puncak bersebelahan atau dua lembah bersebelahan. Panjang gelombang adalah berkadar songsang dengan frekuensinya. Ini bermakna gelombang dengan frekuensi yang lebih tinggi mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek, dan gelombang dengan frekuensi yang lebih rendah mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang. Contohnya, cahaya merah mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang daripada cahaya biru. Bermakna jarak antara puncak berturut-turut gelombang cahaya merah adalah lebih besar daripada gelombang cahaya biru. Bahagian 5. Hubungan antara kelajuan, frekuensi, dan panjang gelombang. Kelajuan, frekuensi, dan panjang gelombang semuanya berkaitan melalui persamaan asas V sama dengan F lambda. Persamaan ini menyatakan bahawa kelajuan gelombang, V, adalah sama dengan hasil darab frekuensinya, F, dan panjang gelombangnya, lambda. Hubungan ini berlaku untuk semua jenis gelombang. Persamaan ini menunjukkan bahawa jika frekuensi gelombang kekal mala dan kelajuan meningkat, panjang gelombang juga. Mesti baliknya, jika kelajuan gelombang kalah dan frekuensi meningkat, panjang gelombang mesti berkurang. Hubungan songsang antara frekuensi dan panjang gelombang adalah prinsip utama dalam mekanik gelombang. Bahagian 6. Cahaya merentasi medium berbeza. Cahaya, sejenis gelombang elektromagnet, memberikan contoh menarik tentang bagaimana kelajuan, frekuensi, dan panjang gelombang saling berkaitan. Cahaya bergerak pada kelajuan maksimumnya dalam vakum, kira-kira 299,792,458 meter sesaat, sering dibundarkan kepada 3 kali 10 kuasa 8 meter sesaat. Walau bagaimanapun, apabila cahaya melalui medium seperti udara atau air,
kelajuannya berkurang. Apabila cahaya beralih dari medium kurang tumpat seperti udara ke medium lebih tumpat seperti air, kelajuannya berkurang, menyebabkan panjang gelombangnya memendek. Walau bagaimanapun, frekuensi cahaya kekal malar. Perubahan kelajuan dan panjang gelombang inilah yang menyebabkan fenomena pembiasan, di mana cahaya membengkok apabila ia melalui dari satu medium ke medium yang lain. Bahagian 7, kesan frekuensi pada bunyi. Gelombang bunyi juga menunjukkan hubungan antara frekuensi dan persepsi kita tentang bunyi. Frekuensi gelombang bunyi menentukan nadanya. Gelombang bunyi berfrekuensi tinggi mempunyai nada tinggi, manakala gelombang bunyi berfrekuensi rendah mempunyai nada rendah. Contohnya, seruling menghasilkan bunyi bernada tinggi kerana frekuensi tinggi gelombang bunyi yang dihasilkannya. Sebaliknya, drum bass menghasilkan bunyi bernada rendah kerana frekuensi rendah gelombang bunyinya. Kelajuan bunyi dalam medium tertentu adalah malar, jadi apabila frekuensi gelombang bunyi meningkat, panjang gelombang berkurang, menghasilkan kecil lebih tinggi. Bahagian 8, aplikasi dalam telekomunikasi. Hubungan antara kelajuan, frekuensi dan panjang gelombang mempunyai aplikasi penting dalam telekomunikasi. Gelombang radio, sejenis gelombang elektromagnet, digunakan untuk menghantar maklumat secara wireless. Stesen radio yang berbeza menghantar isyarat pada frekuensi yang berbeza. Gelombang radio ini semuanya bergerak pada kelajuan cahaya. Walau bagaimanapun, dengan menetapkan frekuensi yang berbeza kepada stesen yang berbeza, kita boleh mencegah gangguan dan membenarkan penghantaran serentak pelbagai isyarat. Prinsip ini adalah asas kepada penyiaran radio, penyiaran televisyen dan komunikasi telefon mudah alih. Bahagian 9, kegunaan sifat gelombang dalam dunia sebenar. Prinsip mekanik gelombang, termasuk hubungan antara kelajuan, frekuensi dan panjang gelombang, mempunyai aplikasi yang luas dalam pelbagai bidang. Dalam muzik, pemahaman tentang prinsip-prinsip ini adalah penting untuk mereka bentuk instrumen dan mencipta not music yang berbeza. Dalam perubatan, pengimejan ultrabunyi menggunakan gelombang bunyi untuk menggambarkan organ dalaman. Tambahan pula, pemahaman kita tentang gelombang elektromagnet telah membawa kepada pembangunan teknologi seperti Wi-Fi, GPS, dan ketuhar gelombang mikro. Teknologi ini bergantung kepada manipulasi frekuensi dan panjang gelombang elektromagnet untuk menghantar maklumat dan tenaga. Kajian tentang gelombang dan sifatnya terus memacu inovasi dan membentuk pemahaman kita tentang alam semesta.